hadis tu sahih ke ataupun macam tak kena juga? Pertama sekali, Sebab dia biasa dipakai tu. hadis menuntut ilmu sampai ke negara Cina kan? Adakah hadis itu sahih? Hadis ni adalah beberapa orang cuba untuk kata ia hasan sampai kepada taraf hasan. Hasan ni maksudnya nanti kita akan tengok kenapa hadis itu dijadikan hasan. Tapi hasan ni nombor 2 lah boleh dipakai. Sahih paling tinggi, hasan nombor 2, dhaif nombor 3. Ada yang kata sampai pada taraf hasan. Tapi sebenarnya hasan tu bukan tuntut ilmu sampai ke negara Cina. Yang hasan tu adalah menuntut ilmu wajib ke atas setiap Muslim. Hadis yang menuntut ilmu sampai tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina, hadis ini tidak sahih. Bahkan ulama-ulama hadis yang awal mengatakan ia batil. Batil, hadis ini tidak sahih, mungkar. Kenapa mungkar? Mungkar disebabkan oleh ada seorang perawi yang namanya Abu Atikah. Perawi itu nama dia Abu Atikah, yang mana perawi ini lemah dan dia bersendiri dalam riwayat tu. Macam inilah tuan-tuan, saya bagi contoh. Riwayat ni satu berita. Hadis ni berita. Orang bagi kat kita satu berita, automatik kita akan cek orang yang bawa berita tu. Betul? Zaman tuan-tuan jadi student dululah. Kita ponting satu kelas. Pasal apa nak pergi demo je pasal? Betul? Kita pun pergi. Balik daripada demo, kita tanya kawan, tadi pensyarah cakap apa? Aku tak tahu. Pensyarah marah kat kau. Dia kata, kau fail lah subjek ni. Sebab kau tak datang. Sebab aku pergi demo. Bila kita dapat satu berita daripada kawan kita akan cek apa? Kita akan tengok dia ni. Credibility dia. Dia ni memang kaki bohong lah. So kalau dia tu kaki bohong, takkan kita nak percaya? Kita akan pergi tanya orang lain kan? Macam tu lah. Saya ada seorang kawan masa zaman belajar, kaki bohong. Memang suka bohong. Dia punya bohong tu bukan bohong biasa-biasa tu. Bohong, memang bohong tahap gaban ni bohong. Tahu, kami biasa zaman dulu kan SMS kan. Zaman dulu mana ada WhatsApp macam sekarang ni. Zaman saya belajar Jordan 2001 degree. Zaman 2003, 2004. Jadi bila masuk rumah sewa rumah sewa tu jadi port lah sebab dia ada PlayStation. Jadi semua pelajar-pelajar yang gila main game akan duduk situ lah. Akan ambil turn. So handphone dia akan letak di satu tempat. Semua dah jadi macam budaya. Masuk rumah tu letak handphone kat sini. Masuk rumah tu letak handphone kat sini. Zaman dulu bukan ada password nak lock handphone ni. Kalau Nokia, senang je nak buka. Betul? Kawan saya ni, dia ambil handphone mana-mana orang. Dia akan ambil, dia buka. Dia cari nombor dia. Nombor dia yang kawan tu save kat handphone dia. Dia letak nama perempuan. Dia pergi cari nama perempuan tu kat dalam handphone tu. Dia pergi tukar nama dia. So kalau dia SMS, naik nama siapa? Naik nama perempuan. Dia cari perempuan lawa-lawa sikit kan. Jadi dia ayat macam tu. Boleh tak ustaz tolong saya ni nak beli tong gas. Bila kawan tu nak keluar pergi kena. Ada urusannya. Alah aku cakap nak pergi beli tong gas untuk awak. Mana kau tahu? Nombor aku. Kau jangan. Ada orang macam ni. Dia masuk bilik. Tapi sahabat saya lah. Cuma memang itu perangai dia, suka buat lawak, suka nanya kat orang. Dia masuk bilik. Ada seorang tu, budak ni dia lurus benda sikit. Dia masuk bilik, dia tengok kawan ni baru lepas mandi. Jordan ni kan jarang mandi. Air tak banyak. Air naik seminggu sekali. Tak macam sini lah kan. Air banyak. Bila mandi, dia tengok. Mandi ya? Mandi. Air naik. Kau pergi siap. Kita nak pergi hospital. Ada kawan kita accident. Kawan ni pergi siap-siap. Dia pun keluar. Bila keluar, dia tengok TV. Ramai-ramai dengan kawan. Tengok bola. Masa tu La Liga. Spain. Kawan ni keluar siap-siap. Dah, jom pergi. Dia tanya, nak pergi mana? Nak pergi hospital? Kau kata ada? Tak ada. Kita nak tengok TV je. Kawan ni dah siap dah. Jadi perangai macam ni, kalau dia bawa berita, lepas ni orang hati-hati lah. Takkan orang nak percaya. Begitu juga Abu Atikah. Abu Atikah ni ingatan tak kuat. Dia bukan penuntut hadis yang outstanding. Dia bukan ulama hadis. Dia bukan macam Imam Syafi'i, dia bukan macam Imam Malik. Kalau orang-orang yang macam ni riwayat hadis, okey orang tak pertikailah, memang dia ni penuntut. Tapi Abu Atikah, satu orang yang mungkarul hadis, perawi hadis mungkar. Bila dia riwayat hadis banyak salah.
tiba-tiba dia bersendiri bawa riwayat. Maka sebab itu sebahagian ulama kata hadis ni batil, sebahagian kata palsu, sebahagian kata mungkar. Apa beza hadis batil, palsu, mungkar? InsyaAllah kita cerita nanti. Tak boleh cerita habis malam ni. Nanti tak datang pula. Hadis mungkar. Apa maksud hadis mungkar? Orang tanya saya, doktor, apa status hadis doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana? Saya kata hadis tu mungkar. Adalah orang yang tak mengaji hadis, budak degree, dia anti dengan saya. Yalah, kita mana ada kita nak puaskan hati semua orang kan. Saya takhrij hadis tu, saya nilai balik hadis tu, saya ambil pandangan-pandangan ulama besar seperti Imam Bukhari, seperti Abu Hatim Ar-Razi. Ini semua ulama-ulama hebat. Mereka mengatakan perawi hadis tu perawi hadis mungkar. So hadis tu adalah mungkar. Ibnu Hibban juga mengatakan hadis tu mungkar. So saya pun kata hadis tu mungkar. Ada ustaz-ustaz ni, budak degree ni kadang-kadang dia mengaji hadis, tapi dia masa zaman belajar lu hafal je. Ada juga tak faham sangat. So bila dia baca saya punya artikel mungkar, tengok puak-puak Wahabi ni baca doa mau mungkar. Dia ingat mungkar tu maksiat. Kan kita amar makruf nahi mungkar. Mungkar dalam hadis bukan mungkar maksiat dalam dakwah. Ilmu dakwah nak amar makruf nahi mungkar, mungkar tu mungkar maksiat. Tapi dalam ilmu hadis mungkar ada makna yang khusus, yang spesifik. Kenapa hadis tu dipanggil mungkar? InsyaAllah kita akan hurai nanti.